لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing suara, boleh dengar ke suara saya? Minta respon di ruangan chat. Sekiranya suara saya didengari dengan baik. Okey. Okey, kalau dah suara dah dengar, okey, insya-Allah kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur da'watana wa haqqa ghayatana wa alif baina qulubina kama allafta baina al-ansari wal muhajirin
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, benarkanlah dakwah kami, satukanlah matlamat di antara hati-hati kami, sebagaimana Engkau satukan hati-hati di antara Ansar dan Muhajirin, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian di dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Thumma amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam, dan juga kesempatan yang masih lagi diberikan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam salah satu taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi untuk pengisian kita pada malam ini, insya-Allah kita akan sama-sama membaca surah Ar-Rahman, dan kemudiannya saya akan kongsikan tentang kelebihan dan juga beberapa manfaat yang dapat kita ambil daripada surah Ar-Rahman yang kita baca ini. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan sama-sama kita membaca surah Ar-Rahman. Jadi masing-masing bolehlah membuka Al-Quran pada surah Ar-Rahman, iaitu pada muka surat 531. Juzuk yang ke-27. InsyaAllah kita akan sama-sama baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita selesai membaca surah Ar-Rahman sebentar tadi. Moga-moga dengan kita membaca beberapa potongan ayat-ayat suci Al-Quran Karim tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi berkaitan dengan surah Ar-Rahman ini yang mana kita telah baca tadi, ya. Yang mana kalau kita perasan dalam ayat yang kita baca dalam surah Ar-Rahman tadi, ada di sana ayat ataupun kalimah yang diulang-ulang, iaitu pada ayat yang ke-13 dan beberapa ayat yang lain dengan yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi ayat ini beberapa kali, yang mana kalau kita perasan ada sebanyak 31 kali diulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini di dalam surah Ar-Rahman ini, iaitu bermula pada ayat yang ke-13 dan keseluruhan jumlah pengulangannya adalah sebanyak 31 kali. Ayat yang ke-13 adalah permulaan ayat dan 31 kali adalah jumlah ayat tersebut diulang. Untuk mudah kita ingat ayat 13 dan terbalikkan 3 tu di hadapan, maka menjadilah 31. Jadi daripada 31 ayat yang diulang ni, kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian ataupun 4 kelompok, yang mana masing-masing mempunyai jumlah pengulangan. Maksudnya daripada 4 kelompok 31 ayat ini yang diulang, kita bahagikan kepada 4 kelompok, yang mana kelompok yang pertama sebanyak 8, kelompok yang kedua sebanyak 7, yang ketiga 8 dan yang keempat 8. Maksudnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini diulang sebanyak 31 kali dan kita bahagikan kepada 4 bahagian. Yang mana 8 kali pengulangan yang pertama adalah setelah 8 kali setelah penyebutan nikmat dan ciptaan Allah yang mengagumkan. Maksudnya Allah menyebut tentang nikmat dan ciptaan Allah yang mengagumkan, barulah Allah datangkan dinyatakan tentang perkara tersebut sebanyak 81 kali. Kemudian 7 kali yang kedua diulang setelah penyebutan ancaman Allah akan neraka. Dan 8 kali pengulangan yang seterusnya setelah penyebutan Allah menyebut tentang syurga Allah dan juga kelas kategori VIP bagi hamba-Nya yang takut kepadanya. Dan kategori yang keempat, 8 kali pengulangan yang terakhir fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini, setelah Allah menyebut tentang syurga dengan darjat ataupun kelas di bawah syurga untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sangat baiklah jika kita tak menghafalnya dibahagikan kepada 4 tahapan sesuai tak, dengan dibahagikan kelompok fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tadi. Sebanyak 30 kali, satu kali kita bahagikan kepada 4 kelompok, iaitu 8 kali, 7 kali dan 8 kali 8 kali. Nah. Dan kita boleh tengok bagaimana pengulangan ayat ini adalah bermula daripada ayat yang ke-13, 16, 18 seterusnya sampailah yang terakhir iaitu pada ayat yang ke-77. Yang mana Imam As-Suyuti menyatakan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, menjelaskan bahawa pengulangan ayat ini adalah untuk memantapkan pemahaman dan menekankan betapa pentingnya kita ni bersyukur di atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyedarinya bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita fikirkan tiada satu pun nikmat yang datang daripada selain daripada Allah. Kesemua nikmat yang kita nikmati kesemuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perkara yang melibatkan pengulangan ayat yang sama ini, yang mana pengulangan ayat yang sama ini merupakan salah satu seni di dalam Al-Quran. Yang mana pengulangan dan penyusunan Al-Quran yang sama ini mempunyai beberapa bahagian, 2 bahagian. Iaitu bahagian yang pertama disebut sebagai al-ittifaq, persepakatan. Yang mana pengulangan ayat yang sepakat sama ada dari segi zatnya dan juga lafaznya. Kemudian yang kedua al-ikhtilaf, dari sudut perbezaan, yang mana pengulangan ayat yang berbeza sama ada dari segi penyusunan dan lafaznya. Yang mana pada perkongsian kali ini saya ingin kongsikan pada persepakatan, yakni al-ittifaq sahaja, sebab kita baca surah yang mana pengulangan ayatnya sama, yang mana pengulangan ayat yang sepakat sama ada dari segi zatnya dan juga lafaznya. Yang pertama dari sudut nasihat dan pengajaran. Sebagai contohnya dalam surah lain, inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Yang mana ayat ini terdapat 8 kali pengulangannya di dalam Al-Quran dan kesemua itu terdapat dalam surah Asy-Syu'ara. Dan tujuan pengulangan ayat ini adalah selepas memberitahu tentang terbelahnya laut buat Nabi Musa dan tenggelamnya Firaun dan kaum-kaumnya. Begitu juga selepas keberjayaan Nabi Nuh dan manusia-manusia yang beriman bersamanya, kehancuran kaum Ad, Thamud dan lain-lain. Yang mana kesemua itu adalah sebahagian nasihat dan pengajaran yang diambil tentang kaum-kaum yang mendustakan rasul-rasul dan keterlaluan dalam kekufuran dan kezaliman kepada Allah. Kemudian yang kedua, dari sudut penetapan. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca dalam surah Ar-Rahman tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana ayat ini sebanyak 31 kali pengulangannya di dalam Al-Quran dan kesemua itu terdapat dalam surah Ar-Rahman. Yang mana tujuan pengulangan ayat ini adalah untuk memberi kefahaman dan menetapkan nikmat-nikmat Allah itu selepas menyebut salah satu daripada nikmat Allah itu. Kemudian yang ketiga, gerun dan takut. Yang mana contohnya adalah dalam surah Al-Humazah, wailul yawma idzil lil mukadzibin. Yang mana ayat ini disebut sebanyak 10 kali dalam Al-Quran, iaitu melalui surah Al-Mursalat. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Yang mana surah ini menceritakan tentang keadaan di hari kiamat. Maka tujuan berlaku pengulangan ayat ini adalah sebagai peringatan daripada Allah dan petunjuk tentang kekuasaan Allah yang boleh menghidupkan manusia setelah mati. Kemudian yang keempat, berita gembira dan optimis. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang mana kita boleh tengok dua ayat ini terdapat dalam surah Asy-Syarh. Yang mana lafaz yusra dengan makna kemudahan ini adalah nakirah, disebut 2 kali, dan lafaz al-usr, kesusahan, adalah makrifah yang disebut sebanyak 2 kali. Yang mana adat orang Arab ialah apabila disebut nama makrifah kemudian diulangi kali kedua, maka nama itu masih dikira serupa seperti nama yang disebut pada kali pertama. Tetapi sekiranya disebut nama nakirah itu kemudian diulang kali kedua, maka ia menjadi 2 nama, yakni nama yang berlainan. Maka oleh itu, satu kesusahan pada ayat itu terdapat padanya itu 2 kesenangan. Lalu satu kesenangan yang lain dan satu lagi kesenangan yang lain. Kemudian yang kelima, memuliakan. Sebagaimana dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadr. Yang mana ayat ini disebut 3 kali sahaja dalam surah yang masyhur dibaca dalam bulan Ramadan, iaitu surah Al-Qadr. Yang mana tujuan pengulangan ayat itu ialah sebagai salah satu tanda
kemuliaan dan keagungan Allah untuk malam tersebut. Nah, jadi apakah hikmah pengulangan ayat? Nah, sebagai contoh dalam ayat tadi wailun yauma idzil lil mukadzibin. Iaitu dalam surah Al-Mursalat, yang mana perkara ini termasuk dalam bab ancaman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman yang kita baca tadi, penyebutan tentang nikmat Allah maka diulangi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakala dalam surah Al-Mursalat termasuk dalam bab ancaman, yang mana setiap kali penempuan ayat tentang ancaman maka setiap kali itulah diulangi, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Begitu juga penyebutan tentang nikmat maka diulangi, ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kita melihat ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini diulang sebanyak 31 kali. Yang mana ayat ini merupakan soalan yang wajib dijawab oleh manusia. Sebab kalau kita hendak tunggu jawapan di akhirat nanti, ia adalah satu tempoh yang lambat lagi. Sebab kita tak tahu lagi bilanya berlaku kiamat, bila saat kematian kita tak tahu. Jadi kalau nak tunggu kiamat akhirat, maka ia satu tempoh yang kita tidak pasti lagi bila. Akan tapi ia adalah satu perkara pasti yang akan tiba kepada kita. Maka kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjawabnya di atas dunia lagi. Sebab itulah kita sebut bahawasanya dunia ini merupakan dataran nikmat Tuhan yang menjadi tempat raptai untuk kita menjawab soalan-soalan Allah di akhirat kelak. Mana dunia ni adalah tempat kita berlatih untuk kita menjawab soalan-soalan yang akan diajukan kepada kita bila tibanya hari akhirat nanti. Yang mana terlalu banyak bentuk soalan yang akan ditanya di dalam Al-Quran, yang mana ada soalan-soalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tolong jawabkan untuk kita, dan ada juga soalan-soalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab dan senyap, yakni tidak memberi jawapan supaya otak kita aktif mencari jawapannya. Sebagai contoh dalam surah Al-Mulk, Allah tidak menyatakan namanya. Kalau kita baca dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menyatakan yang mematikan dan yang menghidupkan. Jadi Allah tak nyatakan jawapan, tapi bila Allah timbulkan persoalan tersebut, bila kita cari jawapannya, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapan yang kita beri di atas dunia ini biarlah serupa dengan apa yang kita mahu jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Zaman inilah kaedah yang diajarkan oleh Islam supaya manusia tidak berasa yang dirinya itu sebagai orang yang besar, orang yang hebat. Yang mana yang besar hanyalah aku, yakni Allah, bukannya kamu wahai manusia. Jangan manusia berasa bahawa dia tidak perlu menjawab persoalan Tuhan kerana berasa dirinya berkuasa. Wahai manusia, yang kaya dan berpangkat adalah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu merasakan diri kamu itu berpangkat, itu hanyalah cebisan daripada pangkat yang aku beri. Kekuatan yang ada pada kamu pun hanyalah cebisan dan tempias nikmat aku kepada kamu. Jadi inilah cara bagaimana Islam mengajar manusia. Ia tidak serupa dengan pengamalan mana-mana kerajaan, sama ada kerajaan kita ataupun mana-mana kerajaan di atas muka bumi ini. Walau macam mana sekalipun kita disoal oleh polis ataupun hakim di mahkamah, kita masih ada ruang untuk kita ni mengupah lawyer, peguam untuk membela kita. Kita masih lagi boleh membunuh orang tertentu dan melepaskan diri dengan kita melarikan diri ke luar negara. Tetapi Islam tidak mengajar manusia dengan cara yang begitu. Sama seperti pengamalan mana-mana kerajaan di atas muka bumi. Jadi Allah menyatakan kepada kita Allah nak menyoal kita. Wahai manusia, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan cara apakah kamu menolak dan menidak-nidakkan nikmat aku? Dan di antara nikmat tersebut adalah allamal Quran, iaitu nikmat besar yang aku berikan kepada kamu wahai manusia. Tak sama ada kamu ni Melayu, Cina ataupun Arab, semuanya serupa sahaja asalkan kamu itu adalah manusia, bukannya lembu ataupun kerbau. Kerana kamu reti memahami bahawa nikmat yang paling besar aku berikan kepada kamu ialah Al-Quran. Yang mana seperti mana kita tahu, Al-Quran ini merupakan satu surat berkeliling dan kertas kerja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana di atas dunia ini kita mesti melakukan kerja yang mana tidak ada manusia yang duduk di atas muka bumi ini yang mana tidak diberikan kepadanya tenaga
luntut, kaki yang boleh bergerak, mata yang boleh melihat, dan otak yang boleh berfikir. Semuanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana semua ini bertujuan supaya kita ni boleh bekerja. Sama ada kita kerja mencari duit, ilmu, pangkat dan sebagainya. Carilah. Tetapi apabila aku soal di akhirat kelak, kamu kena pastikan bahawa apa yang kamu buat itu bertepatan dengan kehendak Allah. Dan itulah yang kamu kena jawab. Jadi ini yang menyebabkan semua manusia yang sudah akil baligh kena berhati-hati, kena beriman supaya kita ni menyedari bahawasanya kita ni tidak memerlukan lagi polis ataupun SB ataupun CCTV untuk memerhatikan kita. Sebaliknya kita sendiri yang menjadi polis ataupun SB dan hakim untuk diri kita sendiri. Dan soalan ini diulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana setiap nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan disoal. Setiap nikmat yang kita nikmati atas muka bumi ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, nikmat mata yang diberikan oleh Allah untuk kita melihat. Otak serta kaki dan tangan yang mana melalui mata saya dan anda semua boleh melihat. Dan begitu juga dengan otak. Saya dan anda semua juga boleh berfikir kerana kita ada otak dan akal. Dan kita juga boleh bergerak menggunakan kaki dan tangan masing-masing. Yang mana semua ini adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mana ada manusia yang boleh melakukan suatu penciptaan kakinya sendiri sehingga mampu berjalan. Tidak ada manusia yang boleh berfikir menggunakan otak yang diciptakan sendiri, melainkan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia yang boleh menyentuh, memegang ataupun melakukan sesuatu dengan tangan dia yang dia cipta sendiri, melainkan ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang diciptakan oleh manusia, melainkan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya hak Allah belaka. Hak Tuhan inilah yang kita sebut sebagai nikmat. Yang mana dalam bahasa Arab disebut sebagai nikmat. Dan dalam bahasa Melayu juga disebut nikmat. Asal makna bagi nikmat ni adalah bahagia. Na'ima yan'amu. Yang mana orang Arab pada zaman dahulu sebelum kedatangan Islam ini, apabila berjumpa dengan satu sama lain, kenalan mereka, mereka tidak akan mengucapkan Assalamualaikum. Sebaliknya mereka mengucapkan in'im sahaban sabahan ayyuhar rabu'u wa Islam. Nikmatilah pagi ini wahai penduduk di dataran tinggi dan hiduplah bahagia. Yang mana perkataan in'im maksudnya nikmatilah oleh kamu, manakala ar-rabu'u bermaksud tanah tinggi, yang mana kebiasaannya tanah tinggi adalah tempat orang membina rumah. Yang mana kalau hendak membina rumah, kita tidak akan mencari tempat rendah kerana takut ditenggelami air. Jadi kita akan cari tempat yang tinggi yang disebut ayyuhar rabu'. Wahai penduduk-penduduk yang tinggal di Banggul, yang di tanah tinggi, yang mana kalau kita orang Kelantan sebut tanah tinggi ni sebagai banggu ataupun gong. Yang mana di Kelantan sendiri terdapat banyak tempat yang diberi nama Banggul dan juga Gong. Sebagai contohnya Gong Kemudu. Jadi in'im sabahan, hiduplah kamu dengan penuh kegembiraan dan kenikmatan. Itulah makna nikmat pada asalnya, yakni kegembiraan orang yang mendapat nikmat dapat kita lihat melalui riak wajah muka mereka yang nampak berseri. Yang mana orang yang tidak ada nikmat dan tidak ada duit, kita akan nampak mereka kering dan kurus. Kita tidak boleh memastikan keadaan mereka. Yang mana segala nikmat yang kamu kecap sekarang ini wahai manusia, yang mana aku akan mempersoalkan mengenainya. Kamu buatlah apa dengan kaki yang aku berikan kepada kamu. Kamu pergilah ke mana pun yang kamu ingin pergi. Adakah kamu pergi ke masjid, sekolah, tempat mencuri ataupun tempat menghisap dadah dan sebagainya. Kemana-mana pun tempat yang kamu pergi, aku akan tanya. Tuhan akan tanya setiap apa yang kita lakukan dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi sebab itulah Allah mengulangi sebanyak 31 kali soalan yang sama di dalam surah ini, supaya tiap-tiap satu soalan yang Tuhan tanyakan ini dapat kita jawab terus. Yang mana mudah-mudahan di dunia ini semuanya menjadi raptai untuk kita menjawab soalan-soalan Allah yang ditujukan kepada diri kita. Dan pada ayat yang lain Tuhan sebut selain memberikan Al-Quran supaya kamu tahu cara untuk hidup, dan antara nikmat aku juga adalah memberi kamu al-bayan, dan allamahul bayan, yang mana aku beri kepada kamu cara penerangan. Yang mana sekarang ni di mana-mana negara pun dia ada kementerian penerangan yang bertanggungjawab dalam bahagian informasi. Malah negeri kita di Kelantan ini juga ada esko penerangan.
Yang mana hanya manusia saja yang diberi kemampuan untuk mengajar, mengaji, yakni belajar dan menerangkan sesuatu. Lembu ataupun kerbau tidak mampu untuk mengajar anak. Sebaliknya kitalah yang diberikan kemampuan untuk mengajar haiwan, seperti kuda, lembu, kerbau dan sebagainya. Yang mana kita boleh tengok, lembu pun ada orang ajar cara-cara dia. Jadi kerana Allah Ta'ala ajarkan al-bayan hanya kepada manusia sahaja, manakala makhluk lain Tuhan tidak ajar al-bayan kepada mereka, dan ini merupakan nikmat besar yang diberikan kepada kamu, wahai manusia. Kerana kamu boleh bercakap dan memberikan ilmu kepada orang lain, kemudian orang lain itu pula boleh menyambung penyampaian ilmu itu kepada orang lain. Begitulah seterusnya. Bahkan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, baginda mengajar kita sebuah Al-Quran, dan sampai ke hari ini pun masih lagi mengajar Al-Quran bersambung-sambung, sama ada kepada Melayu, Muslim, Cina Muslim, Arab Muslim dan sebagainya. Perkara itu berterusan sampailah ke hari ini. Yang mana semuanya diajarkan terus-menerus. Kerana apa? Kerana nikmat mengajar, mengaji, belajar dan memberi keterangan yang khusus Tuhan berikan kepada manusia. Malangnya sebahagian manusia, kita sendiri tidak membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran pun kadang-kadang tidak betul. Dan ini bermakna kita telah mengetepikan nilai seorang manusia. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, Allah turut menyatakan berkaitan dengan yakhruju minhumal lu'lu' wal marjam. Tetapi sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menyebut marajal bahrain, yakni aku campurkan dua buah laut. Yang mana marajal bahrain yaltaqiyan, ia biarkan dua air laut yang masin dan tawar mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-19. Yang mana ada tafsiran mengatakan bahawa maksud bagi dua laut ini adalah sungai dan laut. Dan ahli geografi menyebut bahawa 3 bahagian bumi kita ni tenggelam di dalam air, manakala daratan hanya 1 bahagian saja. Yang mana daratan bumi yang timbul hanya 1/4 bahagian saja, dan 3/4 lagi bumi kita ditenggelami air, iaitu air laut dan air sungai. Antara kedua-dua jenis air ni, apa yang pasti salah satunya masin dan salah satu tidak masin. Kerana apa air laut boleh masin dan bagaimana prosesnya? Itulah ahli sains lah reti tentang perkara tersebut. Jadi kita boleh tengok betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang mana dalam ayat lain pun kita boleh tengok Allah mengingatkan kita tentang bagaimana nikmat yang diberikan kepada kita. Sebagai contohnya dalam ayat lain Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dalam ayat yang satu lagi Allah menyebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Kita perhatikan kedua-dua ayat ini juga menceritakan tentang nikmat. Yang mana dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahasanya sekiranya kamu ingin mengira nikmat-nikmat yang aku berikan, sesungguhnya nikmat tersebut takkan terkira oleh kamu. Kita tak mampu nak kira sebab apa, banyak sangat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tetapi kalau kita perhatikan kepada dua ayat tadi, Allah menutupnya dengan penutup yang berbeza. Satunya ditutup dengan innal insana ladzalumun kafar, dan satu lagi ditutup dengan innallaha laghafurur rahim. Menceritakan tentang perkara yang sama tapi ditutup dengan penutup yang berbeza, nak menunjukkan kepada kita bagaimana dalam keadaan Allah memberi nikmat yang banyak, bagaimana manusia melayan Tuhan. Innal insana ladzalumun kafar. Dan dalam keadaan Tuhan memberi nikmat yang banyak kepada kita, bagaimana Tuhan melayan kita. Dia bagi banyak nikmat kepada kita, tapi innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia ni zalim dan kufur. Dalam keadaan Tuhan bagi banyak nikmat pun masih ada lagi yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan Tuhan bagi banyak nikmat tu, bagaimana Allah bersifat dengan innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhan tu Maha Pengampun. Yang mana kemarahan Allah ini, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kemarahannya kepada hamba-Nya, meskipun hamba-Nya berada melakukan banyak dosa kepadanya. Dan penonton dan pendengar yang dirahmatilah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kehidupan kita ni
bila mana kita membaca surah Ar-Rahman ni sebenarnya banyak mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Patutlah kita perhatikan surah ini dimulakan dengan Ar-Rahman. Berbeza dengan ayat-ayat yang lain yang mana Allah menyatakan dengan digabungkan dengan beberapa ayat, beberapa kalimah sebagai contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Tapi pada surah Ar-Rahman ini Allah memulakan dengan Ar-Rahman, kemudian barulah disambung dengan Allamal Quran. Jadi setiap nikmat yang diberikan kepada kita ni, sama ada mata, telinga, hidung, mulut dan semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sama ada dari sudut ilmu, pangkat, kuasa dan sebagainya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita mendapat rezeki, ke mana kita menggunakannya. Begitu juga umur kita, apa yang kita isi dan apa yang kita gunakan dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Adakah kita bersedia untuk menjawab persoalan tersebut? Maka surah Ar-Rahman ini adalah satu latihan, satu pendedahan kepada kita agar kita mampu untuk menjawab soalan-soalan yang akan diajukan kepada kita bila tibanya hari kiamat nanti. Kalau dalam kita membaca surah Ar-Rahman pun kita sudah terkelu lidah ataupun teragak-agak untuk menjawab soalan tersebut, bagaimana pula saat ketikanya tiba hari kiamat nanti untuk kita menjawab soalan-soalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah bagi mereka yang membaca surah Ar-Rahman ini sebab mereka didedahkan, diberi latihan dan pendedahan untuk menjawab soalan-soalan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka di akhirat nanti. Kerana terlalu banyak nikmat yang diberikan kepada kita yang mana semuanya bukan saja-saja Tuhan bagi kepada kita, akan tapi di sana ada tujuannya. Begitu juga dengan tujuan kita diciptakan. Kita tidak diciptakan saja-saja, melainkan ada tujuannya sebagaimana yang Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Maka setiap perkara itu ada tujuannya, tak ada satu pun yang Tuhan ciptakan saja-saja ataupun sia-sia. Maka begitulah juga nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bukan saja-saja Tuhan bagi. Ada orang yang diberi kelebihan cerdik ngaji, ada orang yang diberi kelebihan pakar dalam sesuatu perkara. Dia kena sedar bahwasanya setiap perkara yang Allah berikan kepada kita tu bukan semata-mata untuk diri kita sahaja, akan tapi untuk kita manfaatkan kepada orang lain dan lebih utamanya kita manfaatkan untuk agama kita, negeri dan juga negara kita. Sebab itulah apa kelebihan yang kita ada, maka kita kongsikan dengan orang lain. Apa yang kurang itu, maka kita perbaiki dengan kita menumpang kelebihan yang ada pada orang lain. Kamu ingat satu kata-kata masa ngaji dulu, untuk guru besar ke apa, hidup kita ni biarlah kita cerdik orang boleh tupai, bodoh kita biar orang boleh hajar. Jangan cerdik kita orang tak boleh tupai, bodoh kita pun orang tak boleh nak ajar. Mana katanya dengan apa yang kita ada tu, maka kita memberi manfaat kepada orang lain. Cerdik kita biar orang boleh tupai, kelebihan ada. Bodoh kita biar orang boleh hajar. Boleh jadi ada sesuatu perkara yang kurang pada diri kita, maka kita menumpang kelebihan orang lain. Janganlah kita jadi orang yang ada kelebihan tapi tak ada orang boleh tupai. Dan kita ada kekurangan tapi tak ada orang boleh nak ajar kita sebab kesombongan dan keangkuhan yang ada pada diri kita. Jadi rasa cukup sekadar tu pengisian kita pada malam ini, berkisar soal kenikmatan yang Allah ingatkan kepada kita dan juga persoalan-persoalan yang diulang berkali-kali kepada kita supaya kita ni ingat dan sedar tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya apa yang diberikan kepada kita itu adalah suatu perkara yang akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila tiba hari kiamat nanti. Jadi rasa cukup sekadar tu untuk pengisian kita pada malam ni. Apa yang baik yang dapat diambil daripada pengisian ini, maka kita sama-sama sampaikan kepada orang lain sebagaimana sabda Nabi, balighu anni walau ayah, nak sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Malam ni kita telah ambil manfaat daripada beberapa ayat, maka kita sampaikan kepada orang lain, dan khususnya kepada keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita yang mana mereka tidak ada bersama dengan kita pada malam ini, sampaikan kepada mereka, moga-moga mereka juga beroleh manfaat sebagaimana apa yang kita peroleh. Dan hadis lain Nabi sebut antara amalan yang tidak akan putus bila mana kita mati ni adalah ilmu yang bermanfaat. Bila kita dapat ilmu daripada Al-Quran, adalah satu ilmu yang sudah pasti dan manfaatnya tanpa ada keraguan padanya, maka rugilah bagi mereka yang mendengar, mendapat manfaat daripada kalamullah, mereka tidak menyampaikan kepada orang lain. Sebab kita nak mengharapkan amalan yang sedia ada pada kita ni
Tak, belum tentu cukup. Tak. Dan sudah pastinya tidak cukup. Tak. Maka kalau esok lusa kita meninggal, maka telah terputus segala amalan, melainkan 3 perkara dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka beruntunglah bagi mereka yang memanfaatkan ilmu yang diperolehi dan disampaikan kepada orang lain, sebab pahalanya tetap mengalir meskipun kita mati, dan terus mengalir kepada kita sampailah hari kiamat. Dan moga-moga dengan asbab ini Allah memudahkan kita ni memasuki syurganya, insya-Allah. Jadi rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.